Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masra binti Ahmad Razi daripada kumpulan yang seterusnya akan menerangkan tentang chapter 9 dan juga 11 berkaitan dengan tamadun India. So, dalam bab ini kami akan menerangkan tentang kelahiran tamadun India, masyarakat dan budaya dalam tamadun India, kepercayaan dan nilai-nilai murni dalam tamadun Islam di India, dan akhir sekali tamadun India dan juga relevansinya di Malaysia. Tanpa membuang masa, saya akan menjelaskan tentang kelahiran tamadun India. Sejarah ringkas tentang kelahiran tamadun India terdapat tiga bahagian iaitu zaman awal, zaman pertengahan dan juga zaman moden. Dalam zaman awal ada zaman prasejarah iaitu daripada tahun 100,000 sebelum Masihi sehingga 1000 sebelum Masihi. Zaman protosejarah daripada 3000 sebelum Masihi sehingga 1500 sebelum Masihi. Pada zaman protosejarah ni, munculnya tamadun lembah Indus di mana ia ditemui di kawasan Mohenjo-daro dan juga Harappa. Akhir sekali adalah zaman sejarah awal. Terdapat 4 zaman ataupun empayar dalam zaman sejarah awal, iaitu zaman Vedic, empayar Maurya, empayar Gupta iaitu zaman keemasan, dan akhir sekali zaman Sangam iaitu sastera. Okey. Dalam tamadun lembah Indus terdapat beberapa pencapaian yang dilakukan oleh tamadun tersebut. Yang pertama adalah mereka telah mencapai satu tahap tamadun yang tinggi, termasuk dalam bidang pertanian, pertukangan dan organisasi. Selain itu, tamadun Indus juga telah mahir dalam perancangan bandar dan juga peraturan kesihatan. Aktiviti pertanian dan juga penternakan adalah aktiviti utama tamadun tersebut. Dan budaya Indus ni, dalam setiap tamadun dia akan ada zaman awal, zaman kegemilangan dan zaman kemerosotan. Budaya Indus ni dia mula merosot dengan kedatangan kaum Aryan pada sekitar tahun 1500 sebelum Masihi, iaitu kemunculan peradaban baru di Laut India. Seterusnya adalah zaman Vedic, iaitu pada tahun 1500 hingga 500 sebelum Masihi. Sedikit sebanyak tentang sejarah zaman Vedic adalah apabila bermulanya penghijrahan masuk bangsa Aryan. Telah berlaku pertembungan budaya dengan penduduk tempatan yang melahirkan budaya baru, iaitu budaya Indo-Aryan. Orang-orang Aryan telah mencipta teks-teks agama ataupun Veda-Veda dan juga kitab. Antara kitab yang terawal adalah Rig Veda. Peradaban Indo-Aryan ini telah banyak menyumbang kepada elemen-elemen spiritual. Seterusnya kita akan melihat kepada zaman Maurya. Zaman ini adalah daripada tahun 321 sehingga 185 sebelum Masihi. Pada zaman Maurya telah bermula sistem pemerintahan bercorak empayar. Pada zaman ini terdapat kegemilangan dalam pelbagai jenis bidang dan termasuklah keagamaan. Pada waktu itu yang popular adalah kaum agama Buddha dan juga Jainism. Peristiwa penaklukan Kalinga telah menyebabkan Asoka Piyadasi memeluk agama Buddha pada waktu tersebut. Dan akhir sekali muncul kitab yang terkenal iaitu kitab Arthasastra. Dia menceritakan teks tentang kerajaan dan juga ekonomi. Zaman yang seterusnya adalah zaman Gupta, iaitu daripada tahun 300 hingga 600 sebelum Masihi. Pada zaman ini, ianya dikenali sebagai zaman klasik atau zaman keemasan. Pada waktu ini,
perkembangan dalam bidang kesusasteraan Hindu dan juga bidang seni bina kuil dan juga aspek kesenian dan sains adalah pada tahap yang cemerlang. Dan pada waktu itu, beberapa karya yang sangat terkenal telah dicipta. Antaranya adalah Shantukuntala dan juga Kama Sutra. Setelah melalui zaman awal, kita akan melihat kepada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, munculnya zaman Muslim, iaitu pada 1000 Masihi sehingga tahun 1756 Masihi. Sejarah zaman Muslim bermula apabila Islam meletakkan batu asasnya yang pertama pada abad ke-8 melalui Muhammad Al-Qasim yang telah berjaya menguasai wilayah Sind pada tahun 700 Masihi ataupun 87 Hijrah. Pada peringkat awal kedatangan Islam, ianya adalah berbentuk penaklukan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang berbangsa Turki, Afgan dan juga Mongol. Akhir sekali kita akan melihat kepada zaman moden. Zaman moden ini dia bermula dengan kedatangan dan juga penaklukan daripada pihak Portugis, Belanda dan juga Perancis. Penaklukan British pula bermula pada tahun 1750. Pada waktu itu, India terbahagi kepada 3 bahagian iaitu Bengal Timur, Bombay Barat dan juga Madras Selatan. Pada waktu penaklukan orang Inggeris, mereka telah memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris, reformasi sosial dan agama, amalan dan adat yang tidak sesuai ditentang dan juga mereka telah memperbaiki kedudukan wanita. Pada waktu itu, pentadbiran telah terbentuk dengan lebih moden dan juga dasar perdagangan telah dicipta untuk menguntungkan pihak Inggeris. British juga telah menakluk kawasan demi kawasan India tanpa menghormati tradisi pemerintahan tempatan. Akibatnya, berlaku pemberontakan sosial. Pada tahun 15 Ogos 1947, India telah mendapatkan kemerdekaan dan mereka telah dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu India untuk Hindu dan juga Pakistan untuk Muslim. Sedikit sebanyak tentang senario wilayah Islam di India selepas kemerdekaan adalah mereka telah terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Pakistan Timur dan juga Pakistan Barat. Namun, pada tahun 1971, telah berlaku peperangan antara Pakistan Timur dan juga Pakistan Barat. Maka, terbentuklah 2 buah negara yang merdeka tapi terpisah, iaitu Pakistan Timur telah ditukarkan kepada Bangladesh, manakala Pakistan Barat masih kekal menjadi Pakistan. Seterusnya adalah topik yang kedua, iaitu masyarakat dan budaya dalam tamadun India. Topik ini akan disambung oleh rakan pembentang saya yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Fariha Syahbudin dan saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami iaitu Masyarakat dan Budaya dalam Tamadun India. Untuk latar belakang masyarakat India, setelah kejatuhan tamadun lembah Indus, bangsa atau masyarakat Aryan ini telah berpindah ke India. Masyarakat Aryan ini berasal dari Asia Tengah seperti tamadun Mesopotamia yang kini terletak di Iraq dan Iran. Tamadun awal dari Asia Tengah mempunyai hubungan dengan ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Penghijrahan masyarakat Aryan ini menyebabkan terbentuknya peradaban baru yang dinamakan sebagai Indo-Aryan. Selain Indo-Aryan, terdapat juga beberapa masyarakat lain yang wujud pada waktu itu dan menempati wilayah-wilayah sekitaran seperti masyarakat Indo-Aryan yang tinggal di India Utara, masyarakat Dravida di India Selatan, masyarakat Gurkha, Bhutia dan Khasi di Gunung Himalaya, dan masyarakat Mundas, Bil dan Kol yang merupakan masyarakat orang asli pula menempati di kawasan pergunungan dan hutan. Kita meneruskan pula dengan budaya hidup masyarakat India. Untuk lebih mengenali dan mendalami budaya masyarakat India, kita akan mempelajari satu persatu subtopiknya. Terdapat 4 perkara di bawah budaya hidup mereka iaitu sistem kasta, peringkat kehidupan, objektif kehidupan dan kedudukan wanita.
kita lihat dulu pada kehidupan berkasta. Sebelum itu, apa sebenarnya itu kasta? Kasta merupakan golongan yang berdasarkan tingkatan kedudukan dalam masyarakat Hindu atau hierarki. Terdapat 4 kasta utama. Pada peringkat yang tertinggi dan paling dihormati ialah Brahmin. Mereka terdiri dari golongan intelek dan ahli agama, terutamanya yang mengendalikan kuil. Di peringkat bawah kita ada Kshatriya yang terdiri dari golongan pemerintah, pentadbir dan tentera. Seterusnya kita pergi kepada golongan masyarakat biasa seperti Vaishya yang kebanyakannya merupakan pedagang dan peniaga, dan di bawah sekali Sudra yang terdiri dari buruh dan petani. Brahmin, Kshatriya dan Vaishya merupakan masyarakat Aryan dan bagi Sudra pula, mereka dikategorikan sebagai masyarakat tempatan. Seperti masyarakat zaman sekarang, terdapat juga sekatan yang dikenakan kepada mereka. Bagi Sudra, mereka dilarang untuk mempelajari Veda iaitu kitab suci mereka pada ketika itu. Selain itu, keempat-empat kasta dilarang untuk menukar kasta mereka. Dan akhir sekali, mereka tidak digalakkan untuk berkahwin campur iaitu mengahwini seseorang yang berlainan agama, bangsa dan warga negara. Dari segi falsafah pula, mereka menjana kebahagiaan masyarakat. Ini bermaksud setiap golongan memainkan peranan masing-masing. Pemerintah perlulah memerintah, peniaga hendaklah berjual beli dan sebagainya. Kegagalan mana-mana golongan akan menggambarkan kelemahan masyarakat dan negara mereka. Jadi, setiap golongan perlu memainkan peranan mereka dengan baik. Seterusnya ialah asrama dharma atau 4 peringkat kehidupan. Di peringkat pertama, kita ada Brahmacharya atau juga boleh dikenali sebagai peringkat pelajar. Ia merupakan zaman kanak-kanak, remaja dan belia. Kerana mereka semua dikira sebagai golongan muda, ia juga merupakan peringkat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Pada peringkat kedua, kita ada Grahastha iaitu peringkat kepada mereka yang sudah menjadi dewasa dan ingin berumah tangga atau mencari pendapatan melalui pekerjaan. Seterusnya kita ada Vanaprahastha iaitu peringkat kepada mereka yang sudah tua dan ingin bertapa dengan membebaskan diri dari duniawi. Ini apabila tugas mereka sebagai penghulu rumah sudah berakhir dan menjadi atuk, anak-anaknya telah membesar dengan elok dan juga telah membentuk kehidupan mereka sendiri. Pada peringkat terakhir pula ialah Sannyasa. Mereka ingin menyebarkan ilmu kepada masyarakat apabila mereka telah benar-benar mengabdikan diri kepada Tuhan. Mereka tidak mempunyai rumah, tiada lampiran lain. Mereka telah meninggalkan semua keinginan, ketakutan, harapan, tugas dan tanggungjawab. Mereka hampir digabung dengan Tuhan. Semua hubungan duniawi dipecahkan dan kebimbingannya hanya untuk melepaskan diri dari lingkaran kelahiran dan kematian. Seterusnya ialah Purushartha atau 4 objektif kehidupan. Objektif yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Objektif pertama mereka ialah Dharma atau Aram. Ia boleh dikenali sebagai undang-undang keagamaan. Mereka percaya bahawa kepatuhan kepada moral dan kerohanian Hindu boleh memberikan mereka kebahagiaan dan kekuatan spiritual. Objektif kedua ialah Porul atau Artha. Konsepnya juga boleh dikenali sebagai kemakmuran material dan mereka bekerja untuk kekayaan dan berasaskan dharma. Kekayaan mereka bantu membiayai golongan yang memerlukannya seperti Sannyasa. Objektif ketiga ialah Inbam atau Kama. Ia juga boleh dikenali sebagai kepenuhan seksual, kepuasan dan kesenangan melalui diria dan kesenangan cinta serta kasih sayang. Kepuasan menikmati harta benda juga termasuk tetapi perlulah digunakan untuk kebaikan. Objektif keempat dan yang terakhir ialah Vidu atau Moksha. Ia juga merujuk kepada pembebasan semangat. Menurut agama Hindu, mereka mempercayai karma iaitu hasil yang baik dan ia dikaitkan dengan jiwa serta rohani dan bukan kepada badan material. Jadi, kesempurnaan rohani hasil membebaskan diri mereka dari duniawi. Seterusnya ialah kedudukan wanita dalam masyarakat India. Bagi masyarakat Indo-Aryan, pada zaman Veda awal, mereka memberikan wanita kedudukan yang sama seperti lelaki, jadi hak-hak mereka juga adalah sama. Tetapi, pada zaman Veda akhir, wanita dihadkan kepada aktiviti rumah tangga semata-mata. Mereka tidak dimudahkan untuk membaca kitab suci iaitu Veda, menjalankan upacara keagamaan atau terlibat dengan pendidikan.
Wanita juga tidak berhak untuk hidup selepas kematian suami dan harus dibakar bersama mayat suami mereka. Bagi masyarakat Dravida pula, mereka mengamalkan perkara yang sama dengan masyarakat Indo-Aryan. Tetapi apabila tibanya zaman Islam, adat ini diubah kerana Islam mengangkat martabat wanita. Seterusnya adalah kepercayaan dan nilai-nilai murni dalam tamadun India. Berikut merupakan kepelbagaian agama yang terdapat dalam tamadun India. Yang pertama adalah agama Hindu yang merupakan agama yang mempunyai pengaruh yang terbesar dalam tamadun India. Yang kedua adalah agama Buddha. Yang ketiga adalah agama Islam. Yang keempat adalah agama Sikh. Yang kelima adalah agama Jaina. Yang keenam adalah agama Bahai. Dan yang ketujuh adalah agama Zoroaster. Agama Hindu. Agama Hindu merupakan salah satu cara hidup yang diistilahkan sebagai Sanatama Dharma, iaitu agama yang kekal abadi. Pengasas dan tarikh bagi agama Hindu adalah tidak diketahui. Terdapat 6 mazhab bergantung kepada dewa-dewi yang disembah. Yang pertama adalah Shiva, mazhabnya adalah Saivism. Vishnu, mazhabnya adalah Vaishnavism. Sakti, mazhabnya adalah Shakta. Muruga, mazhabnya adalah Kaumaram. Ganesha, mazhabnya adalah Ganapatiyam. Dan Surya, mazhabnya adalah Sauram. Terdapat 5 prinsip utama dalam agama Hindu. Yang pertama adalah kewujudan Tuhan yang tunggal. Yang kedua adalah manusia itu suci. Yang ketiga adalah perpaduan melalui percintaan. Yang keempat adalah harmoni agama. Yang kelima adalah pengetahuan tentang sungai yang suci, kitab yang suci dan mantra yang suci. Agama Hindu menerapkan 10 disiplin sejagat. Yang pertama adalah kejujuran, satya. Yang kedua adalah kesederhanaan, ahimsa. Yang ketiga adalah tidak berzina, brahmacharya. Yang keempat adalah tidak merompak, asteya. Yang kelima adalah kesucian, aparigraha. Yang keenam adalah kebersihan, saucha. Yang ketujuh adalah kepuasan, santosh. Yang ke-8 adalah mengaji kitab, swadhyaya. Yang ke-9 adalah penjimatan, tapas. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah doa, puja. Kepercayaan yang seterusnya adalah agama Buddha. Agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama pada 563 sehingga 483 sebelum Masihi. Siddhartha Gautama menerima kesedaran setelah bertapa di bawah pokok Bodhi. Dari itu ia dikenali sebagai Buddha yang mendapat kesedaran. Ajaran Buddha mengutamakan Dhamma atau dipanggil Dharma yang menerangkan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia. Kebenaran mulia dan jalan mulia adalah untuk mengatasi samsara, sengsara, kitaran kelahiran semula. Perbuatan jahat mesti dijauhi untuk menghindari karma. Terdapat 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah penderitaan itu universal. Yang kedua adalah ada punca untuk segala penderitaan. Yang ketiga, penderitaan adalah boleh diatasi. Dan yang keempat, ada cara untuk mengatasi penderitaan. Agama Buddha juga mengajarkan penganutnya 12 rangkaian roda penderitaan dan puncanya. Yang pertama adalah kecuaian, avidya. Yang kedua adalah kecenderungan, samskara. Yang ketiga adalah kesedaran tentang kuasa karma, vijnana. Yang keempat adalah nama dan bentuk, nama rupa. Yang kelima adalah 5 deriya dan minda, sedaya tanah. Yang keenam adalah hubungan antara deriya dan objek, sparsa. Yang ketujuh adalah sensasi, vedana. Yang ke-8 adalah nafsu, trasna. Yang ke-9 adalah bergantung kepada pewujudan, upadana. Yang ke-10 adalah bertekad untuk lahir, bhava. Yang ke-11 adalah kelahiran, jati. Yang terakhir adalah yang ke-12, usia tua dan kematian, jara marana.
Seterusnya ialah kepercayaan dan nilai-nilai murni dalam tamadun India. Terdapat 4 kepercayaan dan nilai-nilai murni dalam tamadun India. Yang pertama iaitu Hinduism, kedua Buddhism, ketiga Jainism dan yang terakhir ialah Sikhism. Hinduism. Terdapat 5 konsep utama dalam kepercayaan Hinduism. Yang pertama ialah Brahman. Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang menyelubungi segala-galanya termasuk roh duniawi. Yang kedua ialah Atman. Roh individu dalam badan manusia yang bertujuan untuk diserapkan ke dalam roh duniawi. Yang ketiga ialah Karma. Perbuatan, pemikiran dan pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam sesuatu kehidupan dan akibat yang akan dialami dalam kehidupan akan datang. Keempat, Samsara. Samsara ialah lingkaran kelahiran dan kematian yang dilalui oleh Atman. Yang kelima adalah Moksha. Pelepasan daripada kehidupan duniawi dan penyatuan dengan Brahman. Jadi, tujuan setiap Atman adalah untuk membebaskan diri daripada karma dan mencapai moksha. Buddhism. Buddhism percaya bahawa terdapat 8 jalan benar. Pertama, kepercayaan yang benar. Kedua, tujuan atau cita-cita atau niat yang benar. Ketiga, pertuturan atau percakapan yang benar. Keempat, perbuatan atau tindakan yang benar. Kelima, hidup yang benar. Keenam, usaha yang benar. Ketujuh, fikiran yang benar. Dan yang terakhir adalah renungan atau kesedaran yang benar. Kepercayaan yang ketiga dalam tamadun India iaitu Jainism. Ajarannya terbentuk daripada 9 prinsip Nava Tattva. Yang pertama, jiwa atau jiva. Roh terdapat dalam semua benda yang bernyawa. Yang kedua, ajiva. Benda yang tidak bernyawa seperti air, kayu dan batu. Yang ketiga, punya karma. Pahala atau hasil perbuatan yang baik. Yang keempat, pava. Dosa, hasil perbuatan, fikiran atau pertuturan yang jahat. Yang kelima, asrava. Asrava ialah daya penarik atau jalan dari mana jiwa dikotorkan dengan dosa. Yang keenam, bandha. Ikatan roh dengan keinginan dan kejahilan. Yang ketujuh, samvara. Samvara ialah mengelak diri atau daya tahan diri daripada aliran masuk dosa. Yang ke-8, nirjava. Nirjava adalah penghapusan karma. Dan yang ke-9 adalah siddhi. Pelepasan dari kelahiran semula. Kepercayaan yang terakhir dalam tamadun India iaitu Sikhism. Terdapat 2 nilai dan etika utama dalam Sikhism iaitu karma dan kesempurnaan rohani. Karma. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan kini dari segi perbuatan, ucapan dan pemikiran akan menentukan kehidupannya yang akan datang. Roh adalah elemen yang kekal abadi, tapi terikat dengan perbuatan terdahulu yang akan menentukan kelahiran semula roh. Kepercayaan kepada doktrin ini akan menggalakkan seseorang melakukan amalan baik. Kesempurnaan rohani.
Jalan untuk mencapai kesempurnaan rohani ialah melalui yoga. Yoga ialah penyatuan dengan Tuhan melalui latihan rohani dan jasmani. Terdapat 3 jenis yoga iaitu karma yoga, bhakti yoga dan nana yoga. Karma yoga. Karma yoga ialah mengasihkan diri atau buat kebajikan kepada masyarakat, tidak mementingkan diri sendiri dan hidup bersederhana. Bhakti yoga. Bhakti yoga ialah dengan membuat kebaikan dan kebajikan sebanyak mungkin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir ialah nana yoga. Caranya ialah dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dengan cara mengamalkan tata tertib keagamaan yang sangat ketat di samping menanamkan sifat mulia seperti sabar dan menahan nafsu. Seterusnya, sumbangan Islam kepada tamadun India. Terdapat 8 sumbangan Islam kepada tamadun India iaitu keagamaan, politik dan pemerintahan, sosial, ekonomi, intelektual, seni bina, bahasa dan kesusasteraan beserta kesenian. Dari segi agama, kedatangan agama Islam adalah pada tahun 650 Masihi semasa penaklukan Baluchistan dan 712 Masihi semasa penaklukan Sind. Tidak lupa juga pada abad 16 Masihi, penaklukan hampir seluruh India oleh kerajaan Mughal. Agama Islam menyumbang dari segi keagamaan kerana agama Islam mengajar tentang akidah keimanan sehingga menyebabkan 150 juta penduduk India menganut agama Islam. Selain itu, agama Islam juga mengajar tentang kebersihan kerana penganut Hindu menganggap kotoran sebahagian daripada ibadah yang menyampaikan seseorang hamba ke alam nirwana. Manakala dari segi politik, ianya terbahagi kepada 8 dinasti iaitu dinasti Subbaktijin, dinasti hamba atau Kesultanan Delhi, dinasti Khilji, dinasti Tughlaq, dinasti Said, dinasti Lodi dan juga dinasti Babur ataupun Mughal. Dinasti Subbaktijin merupakan kerajaan Islam pertama di India. Dinasti tersebut merupakan zaman kemuncak di bawah Sultan Mahmud Al-Ghaznawi dan pemerintah Abbasiyah telah mengelarnya sebagai Yaminut Daulah. Sumbangannya adalah menguasai sebuah wilayah yang luas di India dan juga menjadi asas penting penguasaan Islam terutamanya di bahagian utara India. Seterusnya, Kerajaan Ghuri diasaskan oleh Alauddin Hussein Al-Ghuri. Sumbangannya menyatukan masyarakat India di bawah kekuasaan Islam, memberikan kebebasan beragama kepada rakyat, menjalankan keadilan tanpa mengira bangsa dan agama, serta mendirikan masjid dan memajukan ilmu pengetahuan. Dinasti Khilji diasaskan oleh Jalaluddin Khilji iaitu seorang Afghanistan menghadapi tekanan kaum Hindu serta tentera Mongol. Sumbangannya menetapkan harga barang, reformasi kutipan cukai gandum dihantar dan disimpan di Delhi, membangunkan tanah terbiar serta mempertahankan negara dari ancaman Mongol dan Turki serta meluaskan wilayah Islam hingga ke selatan Dhaka. Kerajaan Tughlaq diasaskan oleh Gitauddin Tughlaq. Sumbangannya mengadakan perubahan pada dasar cukai serta reformasi tanah, mengadakan perubahan dasar-dasar keuangan dengan mengambil contoh sistem keuangan Cina dan Parsi namun gagal kerana wujudnya wang palsu, memindahkan ibu kota Delhi ke Devagiri pada tahun 1327 Masihi. Kerajaan Mughal, pimpinan bangsa Mongol yang diasaskan oleh Zahiruddin Muhammad Babur iaitu keturunan Mongol, disebut juga dengan nama Kerajaan Babur sempena nama pengasas, dan Mughal ataupun Mogul. Mughal merupakan versi Indo-Aryan dari Mongol dan agama rakyat Mughal ialah Islam. Berikut merupakan nama-nama pemerintah Mughal iaitu Zahiruddin Muhammad Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan dan Aurangzeb. Semasa pemerintahan Zahiruddin Babur pada tahun 1494 sehingga 1530 Masihi merupakan sejarah kedatangan Mughal di India bermula dengan kejatuhan Tughlaq. Sumbangannya
menyatupadukan kekuatan pemimpin Islam yang berpecah dan juga menjatuhkan kerajaan Lodi dalam Perang Panipat pada tahun 1526 Masihi serta mengalahkan orang-orang Rajput dan Afghan. Semasa pemerintahan Humayun iaitu pada tahun 1530 sehingga 1556 Masihi, Humayun mewarisi pemerintahan ayahnya iaitu Babur, memiliki kepribadian yang tinggi, berpelajaran dan bijak mengatur strategi sumbangannya, mengatur tentera yang kucak-kacir sehingga mengalahkan Lodi. Perpecahan di kalangan musuhnya membolehkan dia menawan Delhi dan juga sikap toleransi terhadap mazhab lain. Semasa pemerintahan Jahangir iaitu pada tahun 1605 sehingga 1627 Masihi, beliau mengadakan peraturan negara yang dikenali sebagai Rukun 12. Sumbangannya menghapuskan pemberontakan anaknya iaitu Khusraf, menghapuskan pemberontakan Sher Afghan dan mengamankan negara dari ancaman kaum Rajput dengan kerjasama anaknya yang ketiga iaitu Shah Jahan. Shah Jahan memerintah pada tahun 1628 sehingga 1658 Masihi. Merupakan zaman keemasan bagi kerajaan Mughal di India. Sumbangannya, tiada ancaman luar yang serius dan dapat menyusun tentera yang setia. Sektor ekonomi berkembang, wujudnya kegiatan import dan ekspor dengan Asia Barat dan Eropah. Banyak melakukan pembinaan bangunan yang tinggi mutunya seperti Taj Mahal dan Masjid Mutiara. Menggalakkan kegiatan kesusasteraan. Dari segi sosial, Islam terlebih dahulu dianuti oleh golongan kasta rendah iaitu Sudra kerana Islam telah mengangkat harga diri. Kaum wanita Hindu yang masuk Islam diberi hak asasi sebagai wanita yang bebas dan terhormat. Sebelumnya, wanita yang kematian suami tidak berhak hidup. Mereka harus membakar diri bersama mayat suaminya. Islam telah memberi hak pusaka dan lain-lain. Islam mengiktirafkan perkahwinan merentas kasta. Islam memberikan hak kaum Hindu dalam beragama dan Islam menghapuskan sistem perhambaan. Dari segi ekonomi, kaki tangan kerajaan diberi gaji, contohnya tentera. Jalaluddin Khilji iaitu pemerintah kerajaan Khilji dan Ghiyatuddin dari kerajaan Tulu telah melakukan beberapa perkara iaitu menetapkan harga barang, reformasi kutipan cukai, gandum dihantar dan disimpan di Delhi, membangunkan tanah terbiar, mengadakan dasar keuangan iaitu dengan mengambil sistem keuangan dari Cina dan Parsi. Selain itu, memperkenalkan sistem zakat, jizyah dan kharaj dan juga memajukan pertanian dengan membina empangan yang besar seperti yang dilakukan oleh Shah Jahan. Dari segi intelektual, Islam telah mencorakkan pola pemikiran bangsa India yang sebelum ini jauh dari peradaban dan tamadun yang dapat dibanggakan. Ilmu-ilmu Islam telah berkembang di tanah India dengan subur. Lahirnya ulama-ulama besar bertaraf antara bangsa seperti Imam Ahmad bin Abdul Rahim yang pakar dalam bidang ilmu hadis. Pembinaan institusi intelektual seperti madrasah, sekolah, kolej atau universiti, hospital dan masjid. Pendidikan juga dijalankan secara formal dan tidak formal. Berlakunya perkembangan dalam bidang astronomi, di peminjaman terma astronomi Parsi, pengiraan longitud dan latitude bumi, pengiraan kalender. Berlakunya aktiviti penterjemahan karya Hindu ke bahasa Parsi seperti Mahabharata dan Ramayana, terjemah karya Parsi ke bahasa Hindi, dan aktiviti penterjemahan ini berlaku sangat pesat di zaman Akbar. Selain itu, munculnya gerakan Islam. Dua gerakan Islam yang sangat ketara pada peringkat antarabangsa iaitu gerakan Jamaah Islamiyah dan gerakan Tabligh. Gerakan yang mewarnai kebangkitan Islam di bumi India dan antarabangsa sampai ke hari ini. Seterusnya, seni bina. Seni bina yang mempunyai mutu yang tinggi seperti binaan masjid. Contohnya Masjid Mutiara di mana terdapatnya binaan berlapis mutiara yang dibina semasa pemerintahan Shah Jahan. Masjid Raya Delhi semasa pemerintahan Shah Jahan. Binaan makam Taj Mahal iaitu Taj Mahal di Agra yang dibina oleh Shah Jahan dan juga binaan istana seperti Istana Fatehpur Sikri yang dibina semasa pemerintahan Akbar dan juga istana di Lahore semasa pemerintahan Shah Jahan. Dari segi kesenian, wujudnya pengaruh Parsi kerana terdapat alat muzik sitar iaitu gabungan Veena India Selatan dan Tanbura Parsi. Tarian Kathak menggunakan pakaian Parsi dengan tema Hindu, Turki Islam di zaman Kesultanan Delhi dan juga Parsi Islam semasa zaman Mughal.
Seterusnya, saya akan membentangkan tamadun India dan relevansinya di Malaysia. Pertama sekali ialah agama. Agama Hindu dan Buddha merupakan dua agama yang dibawa oleh tamadun India. Hindu merupakan agama yang keempat terbesar di Malaysia, yang sebahagian besarnya dianuti oleh kaum India. Sambutan perayaan bagi agama Hindu ialah Deepavali, Thaipusam, Thaipunggal, Vishu, Onam dan Ugadi. Manakala Buddha pula merupakan agama yang kedua terbesar di Malaysia, yang sebahagian besarnya dianuti oleh kaum India dan Cina. Sambutan perayaan bagi agama Buddha pula ialah Wesak. Seterusnya, budaya. Konsep Devaraja. Konsep Devaraja atau lebih dikenali sebagai institusi beraja yang wujud sejak abad ke-15. Ia menggunakan gelaran raja, iaitu seseorang yang dianggap mempunyai kuasa yang tinggi dan berdaulat. Konsep raja yang mempunyai kaitan dengan konsep daulat dan derhaka. Seperti yang kita dapat lihat, Malaysia masih mengamalkan sistem raja berdaulat. Beralih kepada adat istiadat. Terdapat beberapa adat istiadat masyarakat Melayu yang mempunyai pengaruh tamadun India, seperti adat melenggang perut, adat berinai, dan adat bersanding pada majlis perkahwinan. Pakaian tradisional. Pakaian tradisional, tamadun India telah memberikan pengaruh kepada tamadun Melayu. Seperti contoh pakaian tradisional tamadun India iaitu kurta dan sari. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat persamaan di antara kurta dengan baju Melayu yang menunjukkan adanya pengaruh tamadun India kepada reka bentuk baju Melayu di Malaysia. Seterusnya, dalam segi kesusasteraan, cerita rakyat tempatan banyak dipengaruhi oleh unsur mitologi India, seperti cerita hikayat Merong Mahawangsa, hikayat Sri Rama, hikayat Panca Tanderan. Cerita ini pada asalnya ditulis dalam tulisan Sanskrit dan Pallava, dan ini menunjukkan bahawa tamadun India banyak mempengaruhi kesusasteraan tanah Melayu. Manakala daripada segi bahasa pula, terdapat beberapa perkataan bahasa Melayu yang mempunyai asal-usul daripada bahasa Hindi, Sanskrit dan Tamil. Beralih kepada makanan, tamadun India telah meninggalkan pelbagai makanan tradisi yang boleh dinikmati oleh rakyat Malaysia, seperti contoh roti canai, muruku, capati, nasi biryani, putu mayam, tosai, adi rasam dan nai urundai. Akhir sekali ialah kesenian. Dalam segi seni bina, reka bentuk bangunan di Malaysia mempunyai ciri seni bina tamadun India, seperti contoh kuil Hindu, kuil Sri Maha Mariamman, dan pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia. Kita dapat melihat bahawa bangunan-bangunan ini mempunyai banyak persamaan, seperti kita dapat lihat pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia di Putrajaya, di mana reka bentuk bangunan itu seperti bangunan Taj Mahal yang berada di India. Akhir sekali ialah seni tarian. Tamadun India telah memberi pengaruh kepada seni tarian yang terdapat di Malaysia. Antara seni tarian yang kita dapat lihat ialah tarian Bharatanatyam, tarian Kathak, dan tarian Bhangra. Sekian pembentangan daripada saya, Muhammad Syahdan bin Safri. Terima kasih.